Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat lagi kita bersama-sama bagi menyambung pengajian daripada kitab Nurul Uyun fi talkhis siratil amin al-ma'mun karya Maulana al-Imam Ibn Sayyidin Nas radhiyallahu taala anhu, wafat pada tahun 734 Hijrah. Dan kita berhenti pada muka surat 68. Itu masih lagi membicarakan berkenaan dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jom kita baca. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala, baginda juga telah berkahwin dengan Zainab binti Jahsh Ibni Ri'ab. Ini kita dah baca ni asal ni. Baca ni. Tak apa, kita baca ni. Baginda juga telah berkahwin dengan Zainab binti Jahsh Ibni Ri'ab Ibni Ya'mur bin Sabirah bin Murrah bin Kabir bin Gham bin Dudan bin Asaf bin Khuzaimah. Beliau adalah anak perempuan bagi ibu saudara baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Umaymah. Dia anak perempuan apa? Umaymah. Umaymah itu ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian dia kata beliau wafat di Madinah pada tahun 20 Hijrah dan beliau adalah isteri Nabi yang pertama wafat dan orang pertama yang dipikul di atas keranda radhiyallahu taala anha. Lihat di sini. Yang pertama, Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha ni, dia asalnya adalah isteri bagi siapa? Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala setelah mana Zainab ini diceraikan oleh Zaid, dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu tu orang kata macam-macam lah terhadap Rasulullah kahwin bekah anak sendiri. Jawapannya tidak. Bahkan kita sebut perkahwinan Rasulullah SAW dengan Zainab itu adalah hikmahnya membatalkan adat jahiliah, iaitu adat jahiliah adalah menganggap anak angkat dan dibinkan anak angkat itu kepada diri seseorang. Maka itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Bahawa tidak dibenarkan untuk dinisbahkan seorang bagi lain dari bapaknya, mesti daripada bapaknya yang asal. Boleh faham kat situ?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengahwini Zainab membatalkan adat apa? Jahiliah tersebut. Baik. Dan di sini diceritakan bahawa Zainab adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama wafat setelah kewafatan baginda lah. Tapi kalau ketika Nabi masih hidup, yang pertama wafat confirm-lah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka isteri yang pertama wafat selepas kewafatan baginda adalah Zainab binti Jahsh. Baik, itu pada tahun 20 Hijrah, lebih kurang 9 tahun atau 10 tahun lepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang pertama dipikul di atas keranda. Ini di sini. Ini kita kata apa? Nah, para sahabat ridwanullahi taala alaihim pada ketika dipikul Sayyidatina Ummina Zainab binti Jahsh di atas keranda, tak ada seorang pun yang ingkar. Para sahabat kata, apa pikul atas keranda pula ni? Ni bid'ah tak pernah ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh buat? Itu pemikiran sempit pada sebahagian orang. Ini bila kita faham di sini, kita tahulah bahawasanya masalah benda yang baharu tak mesti boleh dihukum sebagai bid'ah. Tak boleh dihukum sebagai apa? Bid'ah yang dengan arti bercanggah dengan syarak. Maka di sana ada bid'ah yang mana tidak bercanggah dengan syarak, dipanggil sebagai bid'ah hasanah. Benda yang bercanggah bid'ah sayyi'ah. Boleh? Maka di sini apabila digunakan untuk dipikul atas keranda, maka kenapa dibuat demikian? Untuk menjaga kehormatan Sayyidatina Ummina Zainab binti Jahsh. Untuk nak beri penghormatan, jaga kehormatan dan seterusnya. Maka dikebumikan dengan keadaan yang elok. Maka benda demikian itu, perkara baru itu, adakah menguatkan, dipanggil menguatkan ataupun sejajar dengan anjuran syarak? Sejajar dengan anjuran syarak, kerana perlu wanita ni diberi kehormatan sama ada ketika hidup ataupun ketika mati. Tambah pula adalah dia itu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam kita lah, pakai mikrofon ketika untuk azan, adakah sejajar dengan syarak? Sejajar dengan syarak. Sebab kita nak, kalau boleh, panggil apa? Orang yang lebih jauh lagi. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bila ada seorang sahabat mimpi, ada tak pasti Zaid bin Abdullah atau Abdullah bin Zaid, ada lupa, boleh mimpi tentang azan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh lelaki itu untuk azan yang mimpi tadi, bahkan menyuruh Bilal. Kenapa Nabi kata fa innahu anda minka sautan? Maka Bilal itu lebih, suaranya lebih kuat, lebih apa kita kata, lebih kuat lah, lebih menyampaikan kepada orang yang berada di kawasan yang jauh. Faham situ nah? Jadi begitulah juga kita kata, bila pakai mikrofon, maka dia dapat apa? Menjauhkan lagi panggilan orang dalam melaksanakan fardu solat dengan berjamaah. Boleh faham? Baik, baik. Okey. Kemudian kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu, dia kata di situ, baginda juga telah berkahwin dengan Juwairiyah. Ini yang bawa pula ni. Juwairiyah. Sana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Baik. Juwairiyah, baginda juga telah berkahwin dengan Juwairiyah binti Al-Haris bin Abi Dirar bin Habib bin Aid bin Malik bin Mustalik. Baginda sebelum ini telah ditawan dalam peperangan Bani Mustalik dan beliau telah dijadikan dalam bahagian Sabit bin Qais bin Syammas. Maka Sabit telah menawarkan kepada beliau akad kitabah. Maka dia pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertolongan bagi menyelesaikan akad tersebut. Dan adalah beliau perempuan yang memiliki indah rupa. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, tidakkah ada di sana suatu yang baik bagi kamu?
bahawa aku selesaikan akad kitabah tersebut dan aku kahwinimu. Maka beliau menerimanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan bayaran kitabah, seterusnya mengahwininya. Beliau wafat pada tahun 56 Hijrah. Seterusnya adalah isteri Nabi yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah ni asalnya dia kata adalah wanita yang ditawan daripada peperangan Bani Mustaliq. Pada peperangan Bani Mustaliq. Ada peperangan yang berlaku, itu insya-Allah lepas daripada kitab ini kita akan membicarakan secara detail berkenaan dengan peperangan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata apa? Dan beliau telah dijadikan dalam bahagian Sabit bin Qais bin Syammas. Maknanya kan lepas peperangan, waktu itu ada ghanimah, dibahagi-bahagikan harta rampasan perang. Di antara harta rampasan perang adalah wanita-wanita dan juga kanak-kanak. Kita tahu sistem dulu ni, apabila selesai perang, wanita tidak dibunuh, bahkan dijadikan tawanan. Anak-anak juga tidak dibunuh, bahkan dijadikan sebagai tawanan, dan lepas tu menjadi hamba sahaya, dan seterusnya dibahagi-bahagikan kepada apa? Kepada orang-orang. Baik. Orang kata, ustaz ni apa zalim sangat tu. Tak, ini bukan sistem daripada Islam, tak. Bahkan sistem ini adalah sistem alam pada ketika tu. Perhambaan, bukannya Islam kita faham, bukan Islam itu datang, dia yang bawa perhambaan. Bahkan perhambaan itu dah ada pada sistem dulu. Dan cara berlaku perhambaan itu adalah melalui proses isu pertawanan-tawanan perang ni. Jadi Islam ini apabila datang dalam keadaan kita kata dah perhambaan itu dah ada, isu peperangan yang membawa kepada perhambaan itu dah ada, maka Islam ada adaptasi. Bahkan dalam bermuamalat dengan masalah itu, bermuamalat dengan hukum-hukum yang adil, yang adil. Tidak boleh untuk dipisahkan ibu dengan anak dalam jual beli hamba atau detail. Dan kemudian dimudahkan segera untuk dibebaskan hamba-hamba tadi dengan cara apa? Cara bayaran denda. Kalau kita sebut kafarah, bayar denda, kafarah puasa, kafarah sumpah. Kalau buat salah sikit diafdalkan bebas hamba. Jadi kita kata benda-benda tu Islam ini dia datang memberi kepada kita kaedah sebenar yang bagus, yang adil bagi bermuamalat dengan hamba-hamba. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua, Islam itu datang untuk apa? Untuk mengecikkan skop perhambaan tadi dan meluaskan skop untuk dimerdekakan hamba-hamba. Boleh faham? Baik, dari sini. Maka bila dibahagikan bahagian perang tadi, iaitu Juwairiyah kepada Sabit bin Qais, maka Sabit telah menawarkan kepada Juwairiyah akad kitabah. Akad kitabah ni macam mana? Dulu ada tuan dengan hamba. Tuan ni kata, hang nak bebas tak? Hamba kata nak bebas. Okey, kalau hang nak bebas, hang kena pergi bekerja, bayar kepada aku, kita kata bulan-bulan. Lebih kurang nak faham tu lah. Bayar kepada aku buat bulan-bulan. Bayarlah sebulan 5,000, sampailah cukup 10 bulan, berapa? 50,000. Berapa? 50,000. Okay, maka hamba ni kalaulah dia bekerja dan mendapatkan duit dan melunaskan apa yang diminta oleh tuan dia tadi, maka dikira dia itu bebas dan juga merdeka. Itu dipanggil istilah apa? Akad apa? Kitabah. Maka dia ni orang perempuan nak kerja apa sangat pun, dia pun pergi mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta pertolongan bagi menyelesaikan akad tersebut. Rasulullah, boleh dia nak pinjam duit nak selesaikan akad, nanti kebayarlah. Dan adalah beliau perempuan yang indah para rupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok, bukan dari segi cantik je sebenarnya ni. Saya tengok dari segi pangkat dia. Sebabkan depa bangsa yang kalah, Bani Mustaliq tu orang Arab yang kalah ketika peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak muliakan orang-orang yang dah memang kita kata Islam ni dia ajar macam tu. Islam kalau orang tu mulia akan apa? Jaga hati orang yang mulia. Itu secara Islam. Sedangkan orang putih, orang barat, tak ada perbuatan yang mereka lakukan melainkan menjadikan orang yang mulia berada di bawah. Mereka memang suka macam tu. Mereka masuk takluk negeri yang apa? Negeri yang besar-besar. Maka mereka jadikan ketua negeri itu
pencacai najis. Tu dia sampai ke tahap tu lah. Itu perangai-perangai puak-puak apa? Puak-puak barat. Tapi Islam tak diajar macam tu. Rasulullah SAW ajar, bila jumpa orang mulia yang kita masuk negeri tadi, contoh raja tadi, dia kalah peperangan, dia dah biasa hidup hebat, dia semulia, Islam ajar supaya kita raih dia jugalah, jangan menghina dia. Kita muliakan dia dengan kemuliaan-kemuliaan yang sepatutnya. Dan benda ni lah insya-Allah akan menyebabkan dia jinak hati memeluk Islam. Boleh macam itulah yang berlaku pada Juwairiyah tadi. Maka dia dah biasa jadi orang-orang anak bangsawan, orang-orang hebat. Maka Nabi raih benda tu. Kata tak apalah nikah dengan aku dah. Supaya dapat kemuliaan itu dikekalkan. Bahkan lebih mulia daripada keadaan sebelum. Tidak ada dapat dibandingkan kemuliaan harta, kemuliaan dunia dengan kemuliaan dibenarkan berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh? Baik. Maka dia kata di situ, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah ada di sana sesuatu yang lebih baik daripada engkau? Aku beri cadangan, nak lagi baik tak? Bahawa aku selesaikan akad kitabah tersebut dan aku kahwinimu. Ada cadangan lebih baik. Aku bayar kat hang, akad kitabah tadi, dan aku kahwin dengan hang. Maka dia pun menerima. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan bayaran kitabah, seterus mengahwininya, dan dia wafat pada tahun 56 Hijrah. Boleh? Sambung seterusnya, baginda juga telah menikahi Safiyah binti Huyai bin Ahtab bin San'ata bin Sa'labata bin Ubaid bin Ka'b bin Khazraj an-Nadiriyah, dari keturunan Nabi Harun alaihi salam. Ditawan dalam peperangan Khaybar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membebaskannya dan menjadikan mahamnya itu pembebasan tersebut. Beliau wafat pada tahun 50 Hijrah radhiyallahu taala anha. Baik. Seterusnya Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai juga adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi spesialnya dia adalah dia orang yang berketurunan Yahudi. Kita tahu bahawasanya berlaku pengkhianatan oleh Bani Nadir, itulah keturunan Safiyah ni, terhadap negara Madinah. Mereka khianat. Macam mana mereka khianat tu? Mereka bersama dengan musuh-musuh Islam. Maka mereka ni diusir seluruhnya dan ditawan segala harta milik mereka dan wanita-wanita mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas daripada peperangan Khaybar, peperangan Khaybar ni bila ni? Lepas daripada peperangan Khandaq itulah. Kan depa tim tentera Ahzab, tentera bersekutu bersama dengan orang orang musyrikin. Maka pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menawan Safiyah. Maka sekarang kita sebut tadi, Nabi SAW nak muliakan dia. Dia kan anak bagi ketua kabilah dia, kabilah Bani Nadir. Maka Nabi SAW membebaskan dan mengahwini. Mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca yang seterusnya pula, isteri Nabi adalah baginda juga telah bernikah dengan Maimunah bin Haris. Maimunah binti Haris. Betul kan? Ibn Hazm bin Bujail bin Harim bin Ruwaidah bin Abdullah bin Hilal bin Amir. Beliau adalah ibu saudara bagi Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau juga adalah wanita terakhir yang dikahwini oleh Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tahun 51 Hijrah. Dikatakan 66 Hijrah. Maka jika sabit, maka beliau ada isteri Nabi yang terakhir sekali wafat. Baik, so yang Maimunah radhiyallahu taala anha, Maimunah isteri Nabi yang seterusnya, Maimunah bin Haris, bintil Haris. Dia ada hubungan. Dia ibu saudara bagi Abdullah bin Abbas, ibu saudara bagi Khalid bin Walid. Kenal. Dan ada kisah yang masyhur. Dan ada apa? Kisah yang masyhur di antara kedua-duanya. Dan ada kisah yang masyhur di antara kedua-duanya. Itu insya-Allah lepas ni kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah.
Dan Maimunah ni ialah isteri terakhir yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia wafat khilaf di kalangan para ulama 51 Hijrah ataupun 66 Hijrah. Maka kalaulah betul dia kahwin pada 66 Hijrah, maka dia adalah isteri Nabi yang terakhir sekali wafat. Boleh? Maka kata Nabi, maka kata Tuan Guru, sekalian mereka ini selain Khadijah yang masih hidup selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 9 orang yang kita sebut tadi lah orang yang masih hidup selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin wafat ketika Nabi masih lagi hidup dan boleh juga diceraikan. Ini berdasarkan Berdasarkan khilaf di sisi para ulama. Adakah Nabi pernah menceraikan isterinya ataupun tidak? Sabit ataupun tidak? Itu kena detailkan lagi lah dalam masalah riwayat-riwayat dalam hadis, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita baca, kata Tuan Guru, baginda juga telah berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin, pada tahun ketiga Hijrah. Namun beliau tidak lama di sisi Nabi, kira-kira 2 ke 3 bulan kemudian wafat. Zainab binti Khuzaimah, Nabi SAW nikahi dia, tapi duduk dengan Nabi beberapa bulan je. Kemudian wafat. Okay, seterusnya, baginda juga telah berkahwin dengan Fatimah binti Dhahhak dan Nabi telah memberi pilihan kepadanya tak kala turun ayat takhir, maka dia memilih dunia. Oleh itu Nabi menceraikannya, kemudian didapati bahawa dia sedang mengutip tahi unta sambil berkata, aku telah celaka kerana memilih dunia. Aku telah celaka kerana memilih dunia. Itu dia. Seterusnya Fatimah binti Dhahhak. Fatimah binti Dhahhak Nabi juga kahwini, dalam riwayat lah. Dia kata Nabi SAW apabila turun ayat takhir, apa makna ayat takhir? Ayat takhir ni maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah apa ni? Al-Ahzab, lebih kurang surah apa? Al-Ahzab. Dia kata bahawasanya apa? Nabi SAW bila turun ayat bahawa minta Nabi cakap kepada isteri baginda, pilih. Hampa nak akhirat ke hampa nak dunia? Kalau nak dunia, aku ceraikan. Kalau nak akhirat, maka dikekalkan. Maka Fatimah ini, dia pilih untuk diceraikan. Dia pilih untuk apa? Diceraikan. Maka kerana dia bercerai dengan Nabi SAW, maka dia itu hidup dalam keadaan yang hina-hina. Itu dia diceritakan demikian. Dikatakan dia dilihat bahawasanya dia sedang mengutip tahi unta. Kutip tahi unta. Tahi unta dulu kan dalam keadaan susah. Orang susah lah ni. Mereka nak cari makan, mereka pergi dekat mana? Mereka pergi dekat tong sampah. Boleh? Dulu nak cari makannya cari tek-tek unta. Kat dalam tek-tek unta tu mana bahagian-bahagian unta yang tak dihadam, jagung-jagung kering ke apa, maka dia berbasuh dan dia masak. Oh ya Allah, gelilah. Tapi macam mana keadaan tu? Orang paling susah nak menunjukkan orang tu adalah orang paling apa? Paling susah dan paling hina, kesian pada keadaan yang demikian kerana dia memilih dunia. Baik. Di sini saya nukilkan daripada Maulana Syekh Al-Ashqar. Dia kata tak benar ada di kalangan isteri Nabi yang memilih dunia. Saya bacakan. Kata Alamah Al-Ashqar dalam syarah Bahjatul Amasil, cerita ini adalah mungkar, maknanya tak sahih, dan tidak ada seorang pun dari kalangan isteri baginda memilih dunia. Dalil yang menunjukkan demikian adalah seperti yang dinukilkan dari Imam Al-Baghawi dan selain beliau dari ahli tafsir bahawa tiada seorang pun berada dalam jagaan Nabi tak kala turunnya ayat takhir melainkan isteri-isteri baginda yang masih hidup selepas kewafatan baginda. Boleh? Maksud dia apa? Kata Tuan Guru yang mengatakan bahawa ada isteri-isteri yang Nabi ceraikan ataupun yang mereka ini memilih
dunia itu tak benar. Hadis itu tak tepat. Tak apa? Tak tepat. Bahkan yang sabit daripada Nabi SAW ada 9 orang tadi yang kita cerita tadilah. Boleh? Baik, habis. Kemudian isteri Nabi yang seterusnya adalah Asaf ataupun Isaf. Baginda juga telah bernikah dengan Isaf, saudara perempuan bagi Dihya Al-Kalbi radhiyallahu taala anha. Nabi pun bernikah dengan apa? Isaf. Boleh? Dan Khawlah binti Huzail dikatakan binti Hakim, dan beliaulah yang telah menghadiahkan dirinya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan itu adalah Ummu Syarik. Dikatakan ummu itu adalah ummu apa? Ummu Syarik. Dan dikatakan Nabi SAW nikah dengan Khawlah. Baik, Khawlah ni sebab dia lah yang menghadiahkan dirinya untuk Nabi SAW. Apa dia hadiah diri ni? Kita kata sepatutnya kalau nak berkahwin dengan seseorang, maka mesti si lelaki itu membayar mahar. Bayar apa? Mahar bagi orang perempuan. Nampak ni nilai, Islam bagi nilai bagi orang perempuan tersebut. Dan tak boleh untuk perempuan ni kata tak apa, tak payahlah mahar, tak apalah bersama, tak boleh. Adapun Nabi SAW diberi keistimewaan. Apabila diberi keistimewaan iaitu seorang perempuan boleh untuk menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. Maknanya boleh untuk dia kata tak perlu mahar dan Nabi SAW terima. Maka itu adalah kita kata apa? Khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tak boleh dibuat oleh kita orang yang lain. Boleh. Dan begitulah juga khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebelum ni adalah Nabi bernikah ramai. Kita tak boleh lebih daripada 4. Itu yang apa dia? Masyhur. Habis. Kemudian kata tunggu, dan Asma binti Ka'b Al-Juniyah dan Amrah binti Yazid. Beliau baginda SAW telah mentalaknya sebelum bermalam dengan mereka. Depa ni Nabi SAW talak. Dan Aliyah binti Zabyan, beliau telah mentalak, baginda telah mentalak beliau ketika pertama kali bermalam dengannya. Ni Aliyah pun Nabi talak. Dan wanita dari Ghifar, maka tak kala baginda SAW melihat padanya putih dari penyakit sopak, baginda telah memulangkannya semula ke keluarganya. Dan seorang wanita dari Bani Tamim, maka tak kala baginda bermalam dengannya, dia berkata, aku berlindung dengan Allah dari kamu. Maka baginda berkata, Allah telah menghalang orang yang engkau pinta tolong untuk dilindungi. Maka pulanglah ke sisi keluargamu. Ada 2 orang perempuan ni pelik sikit. Yang pertama daripada Bani Ghifar, Nabi kahwini, tapi dia ada penyakit sopak. Maka Nabi pulangkan balik kepada keluarga dia. Jadi bila Nabi buat demikian, ulama keluarkan beberapa hukum. Dia ada beberapa penyakit yang berlaku pada sama ada suami ataupun isteri yang boleh menyebabkan perkahwinan itu difasahkan. Difasahkan. Dan antaranya adalah penyakit sopak. Antaranya penyakit apa? Ada penyakit sopak. Ada antara lagi penyakit-penyakit yang kita kata memberi mudarat kepada perkahwinan suami isteri. Yang itu kena pelajari dalam kitab-kitab nikah. Itu insya-Allah pihak jemaah akan sediakan pengajian kepada tuan-tuan nanti. Boleh? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi nikah daripada seorang wanita daripada Bani Tamim. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bersama pada malam tu, dia sebut a'udzubillahi mink. Aku minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada engkau. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata, Allah Ta'ala dah lindung hang daripada aku. Maka Nabi hantar balik kepada keluarga dia. Maksudnya Nabi cerai lah. Boleh. Dan kemudian binti Salt, dia meninggal sebelum bermalam dengan Nabi SAW, ni isteri yang lain. Kemudian Mulaikah Al-Laysiyah. Maka tak kala Nabi ingin bermalam dengannya, maka baginda berkata kepadanya, berikanlah dirimu kepadaku. Maka katanya, adakah seorang pembersuri akan memberikan dirinya kepada seorang rakyat biasa? Maka Nabi SAW mentalaknya. Ini biadab lah, ini biadab. Mulaikah Al-Laysiyah ni nikah dengan Nabi. Bila Nabi kata nak bersama,
Dia kata, aku ni permaisuri, hang ni rakyat biasa. Aku nak bagi diriku pada hang. Maka Nabi tolak. Boleh jadi kalau dia cakap itu kafir, biadab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda juga pernah meminang seorang wanita dari Bani Murrah. Maka ayahnya telah berkata kepada baginda, sesungguhnya dia mengidap penyakit sopak, sedang tiada apa-apa padanya. Maka setelah dia pulang, tiba-tiba pada anak perempuannya terdapat penyakit sopak. Tu dia. Ni menipu. Nabi nak minang seorang perempuan daripada Bani Murrah. Boleh? Lepas tu, pak dia menipu. Pak dia kata, dah lah anak aku ada sopak Rasulullah. Tak boleh, padahal tak ada pun. Maka bila dia pulang, betul-betul anak dia jadi penyakit sopak tu dia. Nak menipu Rasulullah SAW daripada benda tak betul jadi betul. Kemudian Nabi SAW juga pernah meminang seorang perempuan dari ayahnya, maka ayahnya menyifatkan perempuan itu kepada Rasulullah dan berkata, aku menambah lagi untukmu bahawa dia tidak pernah langsung sakit. Maka kata Nabi SAW, itu bukanlah suatu yang baik di sisi Allah, maka Nabi SAW meninggalkannya. Boleh? Ada seorang lelaki ni, dia kata, anak perempuan aku ni terbaik semua. Dia pun tak pernah sakit. Tak pernah sakit langsung. Maka kata Nabi SAW, tak pernah sakit langsung. Yang tu boleh jadi istidrak tu. Maka Nabi SAW meninggalkan. Tak jadi nak meminang. Boleh? Apa maksud di sini? Nak kata, bab masalah sakit apa semua, kalau kita percaya sakit, tak sakit ni bagus. Tapi sebenarnya di sisi Rasulullah sakit ni bagus. Sebab apa? Sakit ni dia nak menunjukkan bahawa orang itu berada dalam inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sakit, boleh jadi istidrak. Istidrak ni maknanya Allah Taala bagi nikmat supaya dia lupa. Macam beli kepada siapa dia? Firaun. Macam Allah Taala bagi pada Firaun tak pernah sakit langsung. Demam sesemam tak pernah. Maka pada ketika tu dia ingat dia Tuhan. Dia lupa daratan. Itu dia. Itu dipanggil istidraj. Boleh? Kemudian seterusnya kata dia, dan adalah mahar baginda kepada para isteri baginda adalah 500 dirham bagi setiap seorang. Inilah pendapat yang paling rajih melainkan Safiyah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhunna jami'an. Baik. Dan disebutkan di sini mahar Nabi SAW pada isteri Nabi adalah 500 dirham. Itu mahar Nabi. Itulah pandangan yang rajih melainkan Safiyah dan Ummu Habibah. Ummu Habibah kan kita sebut mahar dia disponsor oleh An-Najashi. Berapa? 500 dinar. 500 dinar. Boleh? Yang Safiyah mahar dia adalah pembebasan dia. Mahar dia adalah pembebasan dia. Boleh? Baik. Habis di situ berkenaan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian seterusnya kita baca berkenaan dengan anak Rasulullah, putra-puteri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita juga tengok putra-puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey. Zikru auladihi sallallahu alaihi wasallam pada menyebutkan putra-puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Qasim. Dengannya lah baginda digelar Abul Qasim. Kedua Abdullah digelar sebagai At-Tayyib dan At-Tahir. Dikatakan At-Tayyib bukanlah At-Tahir. Yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum dan yang keenam adalah Fatimah. Dia anak Nabi ada 6. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Tayyib, yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Tayyib. Yang ketiga apa? Yang ketiga Zainab, ketiga Zainab, keempat Ruqayyah, kelima Ummu Kulsum, keenam Fatimah. 4 orang wanita, 2 orang lelaki. Boleh? Sekalian putera baginda telah wafat sebelum Islam ketika masih kecil lagi. Sekalian puteri baginda pula telah sempat menghadapi zaman kedatangan Islam dan mereka telah beriman. Sekalian mereka ini dilahirkan dari Khadijah. Semua anak-anak Nabi SAW daripada Khadijah. Dan semua anak-anak Nabi semua memeluk Islam. Dilahirkan juga untuk baginda Ibrahim. Nabi
Dapat juga anak nama Ibrahim. Siapa dia? Ibu dia dari Maria. Dan wafat ketika berumur 70 malam. Dikatakan 7 bulan, dikatakan 18 bulan. Ini anak Rasulullah SAW juga yang wafat. Sekalian mereka, yakni putera dan puteri baginda wafat ketika baginda masih hidup melainkan Fatimah. Maka beliau wafat pada selepas 6 bulan kewafatan baginda SAW. Okay. Seterusnya berkenaan dengan kehidupan putera-puteri baginda, kita ada semua wafat ketika Nabi SAW masih lagi hidup. Kecuali Fatimah. Fatimah wafat 6 bulan selepas kewafatan baginda SAW. Okay, sekarang kita tengok cerita-cerita mereka sedikit. Manakala puteri baginda Zainab, maka beliau telah berkahwin dengan Abu Al-As bin Rabi' bin Abdul Syam. Maka beliau telah melahirkan Ali yang meninggal ketika masih kecil. Juga Umamah yang telah berkahwin dengan Ali. Kemudian selepas berkewafatan Ali, Umamah berkahwin dengan Al-Mughirah bin Naufal bin Al-Haris bin Abdul Muttalib dan dia telah melahirkan baginya Yahya. Okay, jadi kiranya puteri Nabi SAW yang sulung namanya Zainab. Berkahwin dengan siapa? Abil As. Abil As ni kita kata anak menakan Khadijah. Anak menakan apa? Anak menakan Khadijah. Maka diperkahwinkan Abil As dengan Zainab, dan Abil As ni juga memeluk Islam. Dia pun memeluk Islam. Menantu Nabi SAW dan orang yang dipanggil sebagai gentleman lah, businessman, masyhur diceritakan. Dan Zainab ni memang kita kata apa? Cinta sungguh pada Abil As. Abil As pun cinta sungguh pada Zainab. Memang betul cinta betul lah. Dikatakan ketika Nabi berhijrah, Zainab tak ikut hijrah lagi. Nabi benarkan Zainab untuk duduk dengan suami dia Abil As. Tapi maka apabila turun ayat bahawa tidak bagi boleh dibenarkan wanita muslim berada di bawah naungan orang kafir, maka Nabi memerintahkan Zainab untuk berhijrah. Boleh? Maka Zainab berhijrah dengan bantuan suami dia. Maka bila Zainab berhijrah, dan tempoh masa tu dia wafat. Tapi lepas daripada itu Abu Al-As berhijrah, sempat dia dipersatukan kembali dengan isteri dia tadi Zainab, anak Rasulullah SAW. Zainab pun wafat. Zainab pun wafat. Boleh? Dan hasil daripada perkahwinan dia dapat Ali, dan Ali meninggal. Dan dapat juga Umamah. Dia dua orang anak lah, Ali dan Umamah. Okay, Umamah ni dia berkahwin dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Boleh? Kemudian bila Sayyidina Ali wafat, Umamah berkahwin dengan Mughirah bin Naufal. Dan dapat anak apa? Yahya. Dapat anak apa? Yahya. Okay, itu dia punya cerita sikit-sikit lah. Okay, seterusnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kisah Fatimah pula. Kemudian Fatimah telah berkahwin dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dapat anak. Apa dia anak dia? Hasan, Husin dan Muhsin. Muhsin wafat ketika masih kecil. Muhsin meninggal. Kemudian beliau juga telah melahirkan Ruqayyah, Zainab dan Ummul Kulsum. Dapatnya 3 orang lelaki, 3 orang perempuan. Ini semua dipanggil cucu-cucu kesayangan Rasulullah SAW. Terutamanya Hasan dan juga Hasan juga Husin. Hasan tu sulung. Husin adik sikit. Boleh? Baik, Ruqayyah telah wafat. Ini cerita apa? Cucu-cucu Nabi ni. Ruqayyah telah wafat sebelum sempat balik. Zainab pula telah berkahwin dengan Abdullah bin Ja'far. Zainab anak Fatimah ni. Zainab pula berkahwin dengan Abdullah bin Ja'far dan telah melahirkan anak bernama Ali. Kemudian wafat. Dan dia wafat lah. Habis kat situ. Tu dia punya cerita dia. Hasan Husin kita cerita panjang lah. Kalau cerita pasal Hasan dan Husin, umur dia panjang kan. Hasan menikah lebih kurang 300 orang perempuan. Nikah cerai. Boleh? So apa? Nak buat macam mana? Payah. Tapi mana-mana kabilah semua nak menikahkan anak mereka dengan apa? Sayyidina Hasan. Nikah supaya nak dapat cucu daripada apa? Daripada Sayyidina Hasan, darah titisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tu. Nak buat macam mana? Boleh? Nikah cerai. Tapi yang dapat anak daripada tu berkurang sikit, dia tak ramai dapat anak. Daripada perkahwinan tersebut 300 orang.
Sayyidina Husin telah berkahwin dengan isteri dia yang masyhur, itulah anak bagi Raja Kisra Yazid. Puteri daripada Raja Kisra Yazid, dan dapat anak daripadanya itu beberapa orang, antaranya Ali Zainal Abidin, boleh, antaranya Ali Akbar dan seterusnya daripada anak-anak Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, dan daripada dua mereka lah datangnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian Ummu Kulsum, ni Ummu Kulsum cucu Nabi ni, bernikah dengan Umar bin Khattab. Ummu Kulsum nikah dengan Umar dan telah melahirkan Zaid. Setelah kewafatan Umar, dia berkahwin dengan Aun bin Ja'far. Seterusnya saudaranya Muhammad, itu Muhammad bin Ja'far. Seterusnya saudaranya bernama Abdullah. Boleh? Okay, adapun Ruqayyah, Ruqayyah ni patah balik kepada puteri Nabi. Ruqayyah apa? Maka dia telah bernikah dengan Osman bin Affan dan telah melahirkan Abdullah. Beliau wafat, wafat itu maknanya apa, Ruqayyah wafat di hari tak kala Zaid bin Harisah membawa berita kemenangan umat Islam di Perang Badar. Maka setelah itu Osman telah berkahwin dengan Ummu Kulsum dan beliau juga wafat pada bulan Syakban tahun 9 Hijrah. Sebelum itu Ummu Kulsum telah bernikah dengan Utaibah bin Abi Lahab, sedangkan Ruqayyah telah berkahwin dengan Utbah bin Abi Lahab. Tapi mereka ni kesemuanya diceraikan oleh suami-suami mereka kerana Abu Lahab itu begitu memusuhi Rasulullah SAW. Jadi kiranya Nabi dengan Abu Lahab ni biasa berbesan. Biasa apa? Berbesan, tetapi tidak lama. Baik. Kerana besan dia memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya zikrul a'mamihi, menyebutkan ayah-ayah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita ayah saudara Nabi pula. Nanti kita habis insya-Allah. Pertama adalah Al-Haris, yang kedua Qusam, yang ketiga Az-Zubair, yang keempat Hamzah, yang kelima Abbas, keenam Abu Talib. Dan nama sebenarnya Abdul Manaf. Abu Talib nama sebenarnya Abdul Manaf. Ketujuh Abu Lahab, dan nama sebenarnya Abdul Uzza. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Abu Lahab kenapa? Kerana muka dia tu putih kemerah-merahan. Macam apa? Bara api. Lahab ni bara api. Boleh? Ke-8 Abdul Ka'bah, ke-9 Hajl dan nama sebenarnya Al-Mughirah, ke-10 Dirar, ke-11 Ghaidak, dan ke-12 Safiyah. Ini ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safiyah, ke-14 Atikah, ke-15 Arwa, ke-14 Arwa, ke-15 Umaymah, ke-16 Barrah, ke-17 Ummu Hakim Al-Bayda. Ummu Hakim Al-Bayda. Dari mereka yang memeluk Islam, Hamzah, Al-Abbas dan Safiyah. Ini 3 orang daripada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk Islam. Okey, seterusnya menyebutkan maula-maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hamba-hamba yang pernah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu yang berikutnya. Wallahu taala a'la wa azza wa jal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.